Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa sallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Datuk Haji Robiah Timbalan Menteri, Ketua KPPA dan rakan-rakan pegawai di Persekutuan dan Negeri, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, terima kasih sudi datang menjayakan KUD di Putrajaya. Dan saya beritahu kepada Datuk Haji Robiah bahawa sambutan ini sangat menggalakkan. Sebab selalunya acara-acara di Putrajaya ini sambutannya itu luar biasa. Alhamdulillah. Ini kesempatan kita untuk mendedahkan usaha yang dilakukan oleh kementerian dan yang berkaitan, dan meraihkan usahawan supaya diberikan dorongan dan sokongan baik dari jentera kerajaan dan juga rakyat. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan salam seperti mana juga Timbalan Menteri tadi, dari saudara Datuk Seri Zahid, Timbalan Perdana Menteri, Rangkap Menteri yang sekarang alhamdulillah telah tambah sihat afiah. Dan saya sempat bersama beliau sejam tadi di rumah, dan insya-Allah beliau akan memulakan tugas dalam sedikit masa lagi. Dia kalau ikut dia nak datang, saya bagi arahan tidak boleh hadir, sebab dia perlu masa untuk berehat sedikit dan untuk meneruskan usaha dan kegiatan kita. Saya ucap tahniah kepada beliau selaku Menteri, Timbalan Menteri, KSU dan seluruh jentera di kementerian. Seperti yang saya bisikkan kepada KSU sebentar tadi, kementerian ini penting, kritikal untuk menjamin bukan saja penyertaan tetapi kejayaan usahawan desa terutamanya. Dan jika dengan usaha-usaha kita ini dapat memperbaiki kedudukan ekonomi mereka, ini yang disebutkan merakyatkan ekonomi. Jadi saya beritahu kepada Dr. Sri Ramlan patut pantau seluruh agensi dan jabatan di bawah kementerian, dan ini harus terpakai untuk semua. Kita sudah setahun dalam kerajaan perpaduan ini, alhamdulillah stabil dan kukuh sebagai satu kerajaan dengan dukungan lebih dari 2/3 ahli-ahli parlimen. Soalnya untuk apa? Jawab saya, untuk meneruskan agenda perubahan dan reformasi ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana keyakinan pelabur asing itu bertambah. Saya 2 hari yang lalu pulang dari San Francisco. Memang ada mesyuarat APEC atas undangan Presiden Joe Biden Amerika Syarikat. Dan depan beliau saya gunakan ruang itu untuk menjelaskan sikap rakyat Malaysia tentang kemelut politik dan bencana dahsyat yang menimpa rakyat Palestin, khususnya di Gaza. Orang tanya saya dari mana ada kekuatan untuk menyampaikan berdepan dengan Presiden Joe Biden, yang jarang berlaku. Saya jawab, pertamanya saya terpaksa menyatakan yang hak, walil haq walau kana murran, kata yang benar. Orang terkorban nyawa, dirampas harta, pemilikan tanah yang disebut dispossession, maknanya seluruh harta tanah milik mereka, nyawa dan dignity, maruah mereka, kerana jenayah yang dilakukan oleh pemerintah Zionis Israel.
takkanlah untuk kita nak bercakap, menyampaikan pandangan supaya dihentikan serangan, ya, sukar. Sebab itu saya gunakan peluang itu berdepan dengan Presiden Amerika Syarikat, kuasa besar dunia, menyampaikan. Jadi bila ditanya dari mana datangnya keberanian, saya sebut kerana saya faham denyut nadi kegelisahan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia mahu pemimpin mereka menyuarakan pandangan mereka. Dan ini yang saya lakukan bagi pihak saudara-saudara di depan Presiden Amerika Syarikat. Hentikan keganasan terhadap rakyat, beri ruang segera supaya bantuan kemanusiaan, perubatan, terutamanya makanan, dan alhamdulillah bantuan dari Malaysia diberi keutamaan oleh Presiden Mesir Abdul Fattah Sisi. Bila saya jumpa beliau bulan lalu, saya beritahu dan minta kerjasama. Dan 2 minggu yang lalu bila bertemu beliau di Riyadh, beliau menyatakan bahawa beliau tunai janji. Maknanya ramai yang mohon untuk menyampaikan bantuan, tetapi Malaysia diberi keutamaan di antara negara yang paling singkat menunggu untuk menyampaikan bantuan perubatan dan makanan ke Gaza. Jadi inilah sebenarnya kebijaksanaan kita dalam hubungan diplomatik. Jadi ada yang kadang-kadang dia kecam, dia kata Perdana Menteri ini banyak di luar. Saudara, saya hadir dalam mesyuarat di luar itu yang wajib dihadir. Yang sunat saya tak pergi. Umpamanya persidangan di Riyadh itu persidangan negara-negara Islam, ketua-ketua negara Islam dan ketua-ketua negara Arab. Semua hadir. Dan kita hadir untuk menyampaikan dan bertemu dengan pemimpin dunia Arab, kerana untuk sampaikan makanan, menyatakan pendirian itu lebih berkesan mereka, kerana mereka jiran dan tetangga kepada Palestin. Ke San Francisco, itu mesyuarat APEC, seluruh Asia dan Pasifik, semua ketua-ketua negara hadir. Tapi seperti mana saya sebut, selain hadir menyampaikan pandangan kita dari sudut ekonomi, perniagaan, pelaburan, kita sampaikan pandangan tentang masalah yang berlaku, malapetaka yang menimpa umat Islam dan umat Kristian di Gaza dan Palestin. Bila saya sebut ini, ada juga kalangan luar, parti politik yang menyerang. Dia kata sebab Anwar sebut ini bukan soal umat Islam sahaja. Memang betul, ini isu umat Islam, tapi ini juga isu rakyat Palestin yang bukan beragama Islam. Ratus masjid dimusnahkan, 7 gereja pun dimusnahkan. Jadi apalah salahnya kita menyuarakan simpati kita atas nama kemanusiaan, mengajak rakyat dan umat Islam itu bersama kita, dan umat Kristian yang juga menerima bencana ini, menyatakan simpati dan pertolongan kepada mereka. Ini kalau saya faham Islam, rahmatan lil alamin, itu dia. Tapi berbeza kadang-kadang di luar, kita dicaci maki kerana seolah-olah meremehkan peranan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga fikir tentang masalah ekonomi. Jika ekonomi kita tak berkembang, usaha untuk membantu usahawan desa juga terbatas, ada kekangan. Oleh itu, selain daripada mesyuarat biasa, urusan diplomatik, urusan Palestin, kita gunakan peluang itu bincang dengan syarikat-syarikat besar di Amerika Syarikat, Google, Facebook, TSG yang dari bidang kesihatan yang besar,
TikTok, supaya mereka dapat melabur, mengadakan operasi di Malaysia dan memberi peluang pekerjaan ribuan kepada anak-anak muda kita. Jadi bapa-bapa dan ibunya jadi usahawan desa, anak-anaknya dilatih melalui kursus universiti atau institut latihan atau TVET untuk memenuhi keperluan pekerjaan dalam bidang yang lebih canggih, termasuk bidang digital. Jadi ada sambutan yang baik. Diumumkan dengan kerjasama MITI 60 bilion ringgit. Mana dalam 3-4 hari saya di San Francisco, selain mesyuarat APEC, ada saja ruang celah masa kita berjumpa dengan tokoh-tokoh ini dan mereka bersetuju melabur 60 bilion ringgit di Malaysia. Sebelum itu, seperti mana saya sebut beberapa bulan yang lalu, syarikat microchip yang terbesar di Eropah, namanya Infineon di Jerman, bersetuju untuk menambah pelaburan ke Malaysia. Ada dua aspek yang kita kena ingat. Pada ibu bapa, harus pastikan anak-anak itu diberi ruang. Kalau dia mau masuk universiti, silakan. Di TVET, silakan. Giat Mara, silakan. Dan kita pastikan jenis kursus dan latihan itu diperbaiki. Dan Datuk Seri Zahid, saya minta mempengurusikan Jawatankuasa Kabinet menyelaraskan, meningkatkan keupayaan. Kerana bila Infineon nak labur, Infineon, satu syarikat Jerman, memutuskan pelaburan terbesar luar daripada Jerman ialah di Malaysia. Berapa jumlah? 25 bilion ringgit. Ya. Apa yang kurang? Dia kata jurutera, lulusan TVET, semua baik. Cuma tingkatkan lagi kemahiran, keterampilan dalam bidang-bidang tertentu. Maka kita usahakan. Itu dari Eropah. Dari negara China yang berikan perhatian yang baik kepada Malaysia sekarang ini. Negara China semalam umumkan rakyat Malaysia nak negara ke China, selain daripada 3 negara Eropah, dia sebut di ASEAN, Malaysia diberikan keistimewaan boleh ke negara China 2 minggu tanpa visa. Sudah, ini tidak berlaku tanpa usaha Kementerian Luar dan rakan-rakan kita menyampaikan pandangan. Karena kita kata Malaysia kekal bebas dan merdeka. Kita baik dengan Amerika, kita baik dengan Eropah, kita baik dengan negara China. Jangan mana-mana negara nak atur dasar luar kita. Ya, ada orang Amerika, dia kata baik dengan Amerika, jangan baik dengan China. Atau di sebaliknya. Kita tak pakai itu semua. Kerana kita bertanggungjawab menentukan dasar yang akan memberikan faedah kepada negara Malaysia. Jadi pelaburan dari negara China juga besar. Geely Proton di Tanjung Malim itu telah menetapkan kawasan kota otomotif terbesar selain daripada negara China, dengan pengeluaran awal 500,000 kenderaan Geely Proton satu tahun. Ini, saudara, apa faedah kepada kita? Faedahnya ialah peluang pekerjaan kepada anak-anak muda. Sebab itu saya nak pastikan TVET, Institut Latihan, Giat Mara, terutama di sekitar Perak, Selangor dan berdekatan, diubah suai untuk memenuhi keperluan Geely Proton dari segi otomotif. Hal-hal ini kita lakukan untuk menjamin masa depan yang lebih baik bagi negara kita. Sebab itu saya katakan, setelah 1 tahun kerajaan perpaduan, sudah sampai ketikanya kita ajak rakyat tumpu soal pertumbuhan ekonomi dan negara kita. Ada orang bicara masalah
orang Melayu tertekan, Islam tercabar. Itu hanya retorik politik kosong, kerana kenyataannya di sini adalah pendirian kita. Kementerian ini sebagai buktinya 70, mungkin 80% lebih kegiatan itu memberi manfaat langsung pada orang Melayu dan Bumi Putra, masuk di Sabah dan Sarawak. Tetapi yang dan program tahun ini di bawah Kerajaan Perpaduan jauh lebih tinggi dan baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan Kementerian Keuangan pada negeri-negeri seperti Perlis, Kedah, Terengganu dan Kelantan, ini faktanya jauh lebih tinggi daripada peruntukan yang diberikan oleh kerajaan tahun-tahun yang sebelumnya. Tetapi yang diwar-warkan dan difitnah, negeri-negeri ini dianaktirikan. Islam tercabar. Siapa yang cabar Islam ni? Apa program kita yang dikatakan mencemar Islam? Saya tanya di kementerian, desa di wilayah ini, dan program KUD ini, yang mana yang bercanggah dengan Islam? Tetapi inilah yang jadi naratif politik yang tidak berkesudahan. Sebab itu saya katakan, kita akan jawab dengan tegas, tetapi ia tidak mengalih pandangan kita. Kita akan tingkatkan usaha, bangunkan baik Melayu Bumi Putra atau kedudukan Islam, dan menjamin keselesaan dan keadilan bagi semua kaum di negara Malaysia ini. Jadi saudara, saya sebut tadi kepada Datuk Seri Ramlan, Malam Menteri, dan tadi sebelum ini kepada Menteri, beberapa keutamaan kita. Tahun 2024 ini masa kita untuk melaksanakan beberapa program yang tertangguh puluhan tahun, termasuk penyasaran subsidi. Orang akan main bila kita katakan kita tarik subsidi untuk ayam, riuh rendah akan naik. Bila kita tarik subsidi, rupanya harga ayam lebih terkawal daripada dulu. Tetapi andai kata naik harga, kita tak akan tukar dasar penyasaran subsidi, tapi kita boleh berikan STR, suntikan dana langsung kepada keluarga. Kalau dia kata okey, dia rugi RM30 atau RM50 sebulan dari segi ayam, kita beri suntukan tambahan. Itu pendekatan kita. Tapi sekarang ini harga ayam tak naik. Katalah gula, laporan Asia penyakit kencing manis, diabetik paling tinggi di Asia itu di Malaysia. Tak kerja apa kita macam ni, boleh biarkan begini. Jadi ini bukan urusan Kementerian Kesihatan. Saya nak Kementerian Wilayah dan Desa ini juga, di Malam Menterinya ada sini, KSU, supaya kempen kurangkan manisan gula, kerana ini menjadikan masalah besar kepada kita. Kita patut jadi negara sihat. Kerana Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan, termasuk teh tarik saya sebentar tadi. Dan bagi saya tahu siapa yang buat tu, kurangkan gula. Ini nak jaga Perdana Menteri kan, nak bagi dia kecil manis lagi ni. Jadi saya tak boleh habis satu cawan. Saya minum terlalu manis, tak boleh. Jadi semua program kementerian ni, KPPA ada, jamuan dengan arahan kurangkan gula. Kalau tidak, saya rasa kesal betul-betul. Malaysia ini dengan kesedaran Islam, dengan dakwah, dengan tazkirah, diabetik paling tinggi. Maknanya kesedaran tentang kepentingan kesihatan tak dikawal. Jadi yang usahawan-usahawan yang jual, kejap lagi kalau jalan saya nak taste, gula kurang dengan gula lebih.
Betul lah, kadang kalau gula kurang dia kata kita kedekut, kita tipu. Bukanlah kurang sangat sampai tak ada rasa manisnya. Tapi kita ingat lagu lama dulu. Manis, 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 bukannya gula sayang, manislah lagi senyummu puan. Jadi kita nak hargai manis senyum tu lebih baik daripada manis gula. Orang Melayu dulu pandai lagu-lagu lama ni. Dia punya seni kata, yang manis, manis, manis bukan gula. Manis, 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 senyumnya puan. Nasib baik Azizah tak ada. Baik, itu sebagai satu contoh. Baik, untuk kementerian ini saya sebut tadi kepada Datuk Seri Zahid, dalam belanjawan saya umumkan tiap kampung, tiap desa, tiap rumah panjang, tiap kawasan perumahan TPR, kita akan tetapkan sumbangan daripada kerajaan RM100,000 atau paling kurang RM50,000, tengok keadaan dia. Maknanya kita pergi satu kampung ni, katalah Cerok Tok Kun atau Cerok Kudung di Kedah, atau di mana-mana kampung di Kapit, rumah panjang, dan bukan pegawai kementerian yang luluskan projeknya. Kita bagi wang, dan pengulu, penggawa atau ketua kampung atau tuai rumah, dia akan adakan perjumpaan memutuskan apa projek ekonomi untuk kampung itu. Faham kan? Ya. Ini belanjanya itu akan mencecah bilion ringgit. Ini kali pertama kita coba, ya, di kampung itu masyarakat jawatan kuasa dia putuskan. Bukan nak baiki jambatan atau pagar masjid, itu peruntukan lain. Tapi projek ekonomi, dia nak tanam sayur ke, dia nak buat hidroponik ke, dia nak buat kerang craft ke, craft tangan ke, itu keputusan dia, asalkan dia ikut peraturan. Saya nak tunjukkan bahawa kalau kampung-kampung ini ada kesedaran, dia boleh urus dan tidak ada kecurian dana. Kalau ada, kita minta SPRM dan bawa dia ke tempat yang sesuai. Tapi saya percaya insya-Allah dengan program ini yang kita akan luncurkan awal tahun depan, ya, berperingkat setiap kampung, setiap desa, setiap rumah panjang, setiap rumah di bandar, khususnya di kos rendah atau sederhana, itu diberi RM100,000 dan minimal RM50,000, dan jawatan kuasa kampung itu sendiri menentukan apa projek ekonomi yang mereka nak jalankan. Dan ini suatu kejutan, belum pernah dilakukan negara kita. Ya. Dan besok kalau berjaya, alhamdulillah. Tak berjaya, salah mereka. Kita bagi wang kepada mereka, mereka jalankan. Kalau mereka kata untuk ini dia nak kerjasama Jabatan Pertanian, dia hubungi Jabatan Pertanian. Dan semua jabatan, ya, baik Kementerian Pertanian, baik Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa, dengan semua agensi, Mara, Ashraf ada di sini, dan semua mesti ambil perhatian bahawa dalam kes ini apa yang diminta oleh kampung itu mesti dibantu oleh jabatan-jabatan berkenaan untuk mempersekusikan. Saudara, dan di antara kementerian yang saya akan tugaskan untuk memantau selain daripada ICU adalah Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa. Ya, bantu pantau supaya projek-projek ini dijalankan. Saudara, ini satu perubahan besar. Saya nak tengok apakah mampu orang-orang kampung sendiri memutuskan menjalankan dengan kos yang lebih rendah. Dia tak ada nak bayar pegawai. Itu jabatan kerajaan.
dia uruskan, maknanya RM100,000 itu apa yang boleh dilakukan walaupun projek kecil-kecil. Kalau dinyatakan nampak ada kejayaannya, maka untuk tahun berikut kita akan beri perhatian. Katalah dia ada projek yang tunjukkan keupayaan yang lebih baik, maka jabatan-jabatan atau agensi yang berkenaan boleh bantu. Dan ini saya ingat satu pendekatan baru yang akan melibatkan puluh juta rakyat di semua kawasan. Dan tiap rakyat ini dewasa 18 tahun ke atas, ataupun kalau boleh di kampung dia nak dapatkan input daripada anak-anak muda 16-17 tahun, itu terserah pada orang kampung, tak ada syarat. Syaratnya belanja dengan berhemah mengikut peraturan yang ditetapkan, ya. Dan kalau ini berlaku, maknanya ini Malaysia mungkin negara pertama yang melibatkan puluhan juta rakyat menentukan projek mereka sendiri dan menjalankan kegiatan atas semangat musyawarah di desa. Jadi kita panggil ini dana komuniti madani. Dan perbelanjaan peruntukan awal adalah RM1 bilion, dan saya percaya dia tidak cukup dan mesti ada kemungkinan ditambah 2 bilion sebelum akhir tahun sekiranya perjalanan ini lancar. Jadi saya harap semua jabatan, pegawai bagi kerjasama yang baik dan mengelakkan pertindihan. Yang tadi juga saya sebut, KSU, semua kementerian, terutama melibatkan soal begini, elakkan pertindihan. Semua jabatan yang terlibat harus diselaraskan. Baru-baru ini kita bincang umpamanya cyber security. 5-6 jabatan terlibat dalam cyber security. Ya. Jadi kita putuskan hanya satu dan penyelarasan. Yang kedua, minggu lalu, beberapa hari yang lalu, saya umumkan tentang Digital Network, IDN, yang sekarang diselenggarakan oleh MIMOS dan ditetapkan mampu pengawasan dasarnya. Jadi semua kegiatan yang melibatkan usaha memperkenalkan digitalization di jabatan dan kementerian, semuanya wajib dihentikan dan diselaras dengan mampu dan MIMOS supaya tidak ada pertindihan. Maknanya jabatan-jabatan ada peranan dia untuk membuat apps, tetapi core prinsip itu ada. Kalau tidak sekarang ni nak pinjam dari Tekun ada sistem yang lain, nak pergi ke Mara sistem yang lain, nak pergi JPJ sistem yang lain. Ini bukan cara transformasi digital namanya. Jadi dalam pendekatan kita hanya satu saja. Dia ada password, satu saja password, dan dia petik untuk IDN dan dia masuk apps dia sendiri. Di situ keluar. Dia nak pergi ke Mara, nak pergi ke Risda, nak pergi ke JPJ, nak pergi ke pendaftaran, hanya dengan satu password. Ini hal-hal yang harus kita perbaiki kerana terlalu banyak belanja untuk masing-masing jabatan, agensi dan kementerian buat kerja yang sama dan membazir wang rakyat dan wang negara. Saya kata kena hentikan, dan mungkin hari Isnin mampu akan keluarkan arahan baru tentang isu digital transformation atau digital technology untuk jabatan. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua usahawan yang bersama, yang memberikan kerjasama. Terima kasih kepada rakan-rakan pegawai yang membantu dan seluruh jentera yang bersama. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya luncurkan KUD Putrajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.